Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak share soalan bab 4% tahun 6. Okey, dalam buku sekolah rendah SK, Kutex Okey, jadi dah bersedia? Sebelum tu subscribe dulu dan jom kita mulakan. Ayo. Okey, soalan pertama 1A, keuntungan syarikat inovasi kreatif pada tahun 2015 ialah sebanyak 5 juta ringgit. Syarikat ini melabur 40% daripada keuntungannya itu dalam unit amanah harta. Berapakah nilai pelaburan itu? Maksudnya, keuntungan dia 5 juta, kemudian dia melabur 40% daripada keuntungan itu. 40% daripada 5 juta itu sajalah. So, cara nak tulis dia untuk 1A. Okay. Jumlahnya adalah RM 5 juta. 5 juta. Okey. Biasakan tulis 000 tu rapatlah. 5 jauh sikit tak apa. 3 ni. Okey. Kemudian dia kata 40%. Berapakah 40% tu? Maksudnya 40 per dengan 100 daripada 5 juta. Kita jadikan nombor biasa supaya senang kita nak potong. Jadi atas bawah kita boleh potong. Atas bawah. Jadi kat sini yang tinggal 40 kita darabkan dengan 50,000. Okey. So 50,000 darabkan dengan 40. Okay. Kalau nak senang kira, kita ambil saja 5 darab 4, iaitu 20 kan. 5 kali 4 20. Kemudian kita kira saja kosong ni ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi kita tambah kat belakang 1 2, 3, 4, 5. Maksudnya sekarang ni jumlah 40 tadi kita patutnya kena bahagikan dengan 100, tapi sebab kita dah potong siap-siap, jadi tak perlu bahagi dengan 1 saja. Jadi nilai dia sama. Jadi nilai pelaburannya adalah RM ataupun ringgit Malaysia 2 juta. Inilah jawapan akhir untuk soalan 1A. Okey, soalan 1B. Encik Gan membayar RM2,400 setahun untuk insyuran hayatnya. Syarikat insyuran itu memberikan faedah sebanyak 2.6% tahun. Kira wang insyurannya pada akhir tahun itu. Jadi kita nak tahu wang akhir dia berapa. Yang mana kita tahu bahawa kita kena kira dulu faedah ni. Faedah ni 2.6% ni berapa ringgit. Kemudian kita dapat faedahnya, ambil duit yang ada ni, kita tambahkan dengan faedah, maka kita akan dapat wang insurannya pada akhir tahun. Mari kita buat. Soalan dia 1B tadi 1B. Duitnya insurans hayatnya adalah RM2,400. Okey, RM2,400. Kemudian faedah diberikan adalah 2.6%. Maksudnya per 100. Okey, daripada RM2,400 itu. Okey, kemudian kita kirakan, kita tolak ataupun kita potong kosong. Cukup-cukup je kat situ. Maka yang tinggal adalah 2.6 darab 24 bahagi 1. Bahagi 1 dah tak payah bahagilah. Kan? Jadi 2.6 kita darabkan dengan 24. 64 24. 4 2 8 9 10. Okey, 6 2 12. 2 2 4 tambah 1 5. Jadi bila kita tambahkan, jawapannya adalah 624. Okey, 624. Satu selepas titik ada satu nombor, bawah tak ada, maka satu nombor kita buat satu lompatan ke depan. Jadi jawapannya, faedahnya adalah RM62.40. Okey, ini adalah faedah dia. Sekarang ni dia kata nilai faedah ni, dia nak kata berapakah jumlah wang. Bila jumlah wang, faedah ni kita kena tambahkan dengan jumlah asal ni. Maka RM2,400 tadi tambahkan dengan jumlah asal dia, jumlah faedah dia RM62.40. Pastikan titik ni berada di belakang. Maka bila ada nombor macam ni, kita perlu letak titik dan tambah kosong-kosong. Baru kita boleh tambahkan. Maka jawapan akhir kita akan dapat
duit daripada akhirnya pelaburan insurannya adalah RM2,462.40. Itulah jawapannya. Okey, soalan 1C adalah soalan yang agak berat juga. Okey, kakak Kasturi memenangi RM12,750 dalam peraduan menulis cerpen. Kakaknya menyimpan wang itu ke dalam akaun simpanannya dan diberikan faedah 2.5% setahun. Berapakah jumlah wang setelah 2 tahun? Maksudnya, kita punya cara adalah kita akan cari berapa faedah 2.5% setahun ni daripada jumlah 12,750. Kita nak kena cari berapa nilai dia setahun. Bila kita dapat yang tahun pertama punya faedah, kita kena tambahkan dengan jumlah wang ini yang memang dah ada. Maka bila kita tambahkan faedah yang tahun pertama dengan jumlah wang yang ada awalnya, maka kita akan dapat yang pertama, iaitu tahun pertama punya simpanan. Tetapi dia minta 2 tahun. Maksudnya bila dah ada jawapan tadi tu dan kita dah tambahkan, kita kena buat semula 2.5% setahun dengan jumlah, kita kena darabkan dengan nombor yang baru, jumlah yang baru tadi. Kemudian kita kira lagi 2.5% tu setahun tu faedahnya berapa. Kemudian barulah kita tambahkan dengan yang pertama ini. Nampak pening kan? Okey, jom kita cuba buatlah supaya tak pening. Okey, kita mulakan 1C. Okey. Kakak Kasturi tadi dia menang sebanyak RM12,750 kan, RM12,750. Kemudian dia berikan faedah dia 2.5% setahun kan. Dia simpan duit ni dan dapat faedah 2.5% setahun. Jadi maksudnya 2.5% selama setahun kan. Okey, untuk setahun adalah darabkan saja 2.5% darab dengan 12,750. Kita potong. Maka yang tinggal ni kan kita akan darabkan dan juga kita akan bahagikan. Okey. So 1275 darab dengan 2.5. 55 25 75 35 36 37 52 10 13 5156. Okey. Kemudian kita potong, kita buat tingkat yang kedua. 52 10 72 14 tambah 1 15. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 1 kali 2 2. Okey. Kita pun tambahkan. Maka kita akan dapat 31,875. Ingat, dekat sini tadi ada satu titik. Bila ada satu titik, bila ada satu titik, sini tak ada, maksudnya kita kena lompatkan satu. Dan kita lihat tadi, masa kita bahagikan 100 ni, dia ada satu lagi kosong. Jadi kita kena lompatkan lagi sekali. Maka jumlah faedahnya yang didapat pada tahun pertama adalah sebanyak RM318.75. Ini faedah dia. Okay. Sekarang dia kata berapakah jumlah wangnya setelah 2 tahun. Jadi ini faedah pertama. Kita cari dulu jumlah semua duit dia lah bila hujung tahun tu kan. Jadi jumlah duit dia yang pertama ni kita tambahkan dengan faedah yang dia dapat. So RM12,750 kita tambahkan dengan RM318.75. Okay. Susunan kena betul. Jangan sampai tersilap, nanti kan salah kira. Okay, 8, 6, 10, 3, 1. Okay, jadi jumlah duit dia sekarang adalah sebanyak RM13,068.75. Ini tahun yang pertama. Sekarang ni dikata 2 tahun kan. Okay, tahun kedua kita kena kira faedah kedua menggunakan yang sama, 2.5% yang sama faedah, tetapi kita gunakan nombor yang barulah sebab dia tahun kedua. Maka kita buat lagi sekali 2.5%. Kita darabkan dengan nilai baru 13,068.75. Okey, jangan takut, kita darab je macam biasa. Ini darab dan kemudian bahagikan 100. Okey. Kita pun buat 13,068.75. Kita darabkan dengan 2.5. Okey, darab jangan tak payah sama titik, tak apa. 5 kali 5 25.
75 35 tambah 2 37, 85 40 tambah 3 43, 65 30 34, 500 tambah 3 3, 53 15, 515 tambah 16. So kemudian kita padam yang pertama, kita buat tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua 5 kali 2 10, 7 2 14 tambah 1 15, 8 2 16 tambah 1 17, 6 2 12 tambah 1 13, 2 kali 0 0. So 1 lah. 3 2 6 dan juga 2 kali 1 2. Kita pun tambahkan semuanya. 5 7 8 11 7 6 12 3. Okey. Jadi jawapannya 3 2 6 7 1 8 7 5. Okey, dekat sini ada 2 nombor sebelum titik, dekat sini ada 1. Jadi 3. 1 2 3 kat sini. Dan bahagikan dengan 100. Bagi 100 kita bagi sajalah. Tambah lagi 2 kosong kan. So lompat 2 1 2. Jadi jumlah faedah yang kedua adalah RM326.71875. Memang salah dari segi penulisan. Tapi untuk awalnya, sebab kita akan tambahkan nanti kan, jadi kita perlukan nilai yang panjang ni supaya dia lebih tepat. Okey, sekarang ni dia kata berapakah jumlah wang kan. Jadi dia nak duitnya lah. Bila dia nak duit dia, kita kena dapatkan jumlah duit dia sekarang, iaitu yang lama tadi kita tambahkan dengan faedah yang kedua ni. Yang dapatan yang hujung tahun pertama tadi ni kita tambahkan dengan nilai faedah yang kedua, maka kita akan dapat nilai duit dia yang sekarang. Okay, berapa nilai duit dia? Jom kita kira. RM tadi 13,068.75. Kita tambahkan dengan RM 326.875. Okey, kosong lah. Okay. Kita pun tambahkan 14 88 16 1 15 6289 331. Jadi jawapan dekat sini adalah 1339.46875. Okey, jadi macam mana kita nak ringkaskan? Kita ambil secara ringkas, mestilah sampai 2 tempat perpuluhan saja. RM 1339.47. Kenapa 7? Sebab ini kita bundarkan 8 lebih besar daripada 5. Okey, jadi kita kena tambah 1 dekat sini. So dia jadi 47 saja. Inilah jawapannya. Okey kelas, sekarang ni tiba kita pada soalan yang keempat, iaitu 1D. Soalan ni adalah soalan yang paling panjang lah yang saya buat. Okey, kita tengok. Encik Limat melaburkan RM15,000 untuk pendidikan anaknya. Bank memberikan faedah sebanyak 3.5% setiap tahun. Berapakah jumlah faedah yang diterima olehnya selama 3 tahun? Okey, ada 3 tahun. Maksudnya, kita kena buat macam nombor C tadi, tapi kita kena buat 3 kali. Okey. 3.5% faedah ni kita darabkan dengan 15,000 untuk tahun pertama. Dapat jumlah dia, kita tambah dengan 15,000 ni saja. Okey. Dapat tahun pertama, kemudian kita kena buat 3 kali, barulah dia jumpa yang ketiga. Tapi ingat, soalan ni dia minta berapakah jumlah faedah. Jumlah faedah. Kalau soalan nombor 2 tadi, dia kata berapakah jumlah wang. Okey, jumlah wang, kita kena dapatkan wang dia. Yang nombor 3, yang D ni, dia minta jumlah faedah. Maksudnya, dia nak faedah sahaja. Jadi jangan tersilap. Jom kita selesaikan soalan yang panjang lebar rasanya jalan kerja ni. Okey, kita mulakan soalan D tadi. 1D. Okey, kita mulakan dengan
nilai asal dia adalah RM15,000. Okey, Cik Limat tadi, faedah yang diberikan oleh bank adalah 3.5%, maksudnya per 100. Kemudian kita darabkan dengan 15,000. Okey, potong 2 di bawah, potong 2 di atas. Maka yang perlu kita buat adalah 150 darab 3.5 sahaja. Okey, 5 kali 5 25, 5 1 5 7. 300 53 15. Okey. 313 tambah 1 4. Maka jawapannya kita lihat 0 5 12 5. 525 yang ini tak ada titik, ini ada 1. Maka kita letak dia 1 ke belakang, maka RM525 sebenarnya. Maka faedah yang pertama, faedah tahun pertama adalah RM525. Nampak faedah dia? Okey, sekarang ni faedah yang pertama dah dapat. Tapi kita akan ada faedah yang kedua, tahun kedua dan tahun ketiga, sebab dia minta 3 tahun. Macam mana tu? Kita kena kira guna yang baru. Yang baru macam mana? Kita kena tambahkan dulu ini dengan yang asal. Okey, jadi wang asal, wang sekarang adalah RM15,000. Okey, kita tambahkan dengan RM525. Jawapan dia adalah RM15,525. Okey, jadi untuk yang tahun kedua, okay, tahun kedua masih menggunakan 3.5%, okay, setahun. Kita darabkan dengan nilai yang baru, iaitu 15,525. Kita tak payah letak sen pun tak apa, kerana dia tak ada nilai kat belakang. Jadi senangkan kita lah, mudahkan kita. Okay, maka kita kena darabkan, kemudian kita bahagi dengan 100. Bahagi tu kita lompatkan lah. Okay, mari kita buat. 15,525 kita darabkan dengan 3.5. 5 kali 5 25, 5 2 10 tambah 2 12, 5 5 25 tambah 1 26, 5 5 25 tambah 2 27, 5 1 5 6 7 7. Okey, kalau saya memang potonglah pertama okey, sebab nak buat yang kedua. Yang kedua 5 kali 3 15. 3, 2, 6 tambah 1, 7. 3, 5, 15. 5, 3, 15 juga. Tambah 1, 16. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. So, jumlah kat sini 5, 7, 13. 7 tambah 7, 14. Tolak 1, 13 juga. 7, 7, 14. 5. Okey, jawapannya adalah 5, 4, 3, 3, 7, 5. Ada satu titik di sini, maka satu nombor di belakang titik, satu nombor di belakang titik, kita letak titik. Kemudian jangan lupa bahagi 100. Bahagi 100 ada 2 kosong, maka kita lompatkan lagi 2 kali. Maka jumlah faedah yang kedua, tahun kedua adalah RM543.37.5. Saya sengaja tulis lebih macam yang tadi, kerana saya kemungkinan ada penambahan nilai, saya takut berlaku macam tu, jadi saya memang akan biarkan. Okey, maka faedah tahun kedua kita dah dapat 543.375. Seterusnya kita nak sambung dengan yang ketiga, sebab dia kata 3 tahun tu yang saya kata panjang tadi. Jadi tahun yang ketiga, tahun yang ketiga dengan nilai yang baru 3.5% kali macam mana dapat yang baru? Kita kena kira lah tadi nilai yang baru tadi. Ni tambahkan dengan yang faedah kedua. Okey, kita kira dulu kejap RM15,525 tadi, kita tambahkan dengan nilai ini tadi. Okey, dividen dia RM543.375. 375. Macam tu. Tambahkan kejap. Tak apa, kita tambah lebih-lebih tak apa. 6, 10, 6. Okey. Ini nilai dia. 1606.375 kan? 1608.375. Okey, ini nilai baru. So, sekarang ni untuk tahun yang ketiga kita masukkan nilai ini tadi. So,
Jumlah dia 1606.8.375. Bapa, banyak cikgu. Memang banyak lah. Tak apa, kita buat. Sebab tu saya kata soalan ni agak susah. Okey, kita jangan takut. Kita buat je macam biasa. Selesaikan. Okey, 16 ni darab kan? Darab dan bahagi. Okey, 1608.375 kita darabkan dengan 3.5. Jangan takut, relax je. 5 kali 5 25. 7 5 35 tambah 2 37. Okey, 5 3 15 16 17 18. 8 kali 5 40 tambah 1 41. Kemudian 6 kali 5 30 tambah 4 34. 5 kali 0 0 3. 6 5 30. Dan 5 kali 1 5 tambah 3 8. Okey, tingkat pertama. Okey, potong. Okey, tingkat yang kedua. Okey, 5 kali 3 15. 7 3 21 tambah 1 22. 3 kali 3 9 10 11. 8 3 24 tambah 1 25. 6 3 18 19 20. 20 3 0 0 2 lah tambah 2 2 kan. 3 kali 1 bukan, 3 kali 6 18. 18 3 kali 1 3 tambah 1 4. Okey, kita tambahkan 5. Hati-hati jangan salah. 7 5 12. Okey, 8 9 10 11 3 9 3 2 16 5. Okey. Alright, sekarang kita lihat titik dia. 5 7 3 1 2 3 4. Ada 4 nombor di belakang titik perpuluhan. Jadi kita lompatkan 4 kali. 1 2 3 4. So titik kat sini. Okey, kemudian kita ingat kat atas ni tadi ada bagi 100. Bagi 100 maksudnya ada 2 kosong, kita lompat lagi 2. 1 2. Jadi jawapan dia adalah 562.393125. Okey, sekarang ni inilah dia punya faedah yang ketiga. Okey, RM lah. Okey, memang salah sebenarnya kalau kita tulis macam ni. Tapi untuk kita tambahkan dulu supaya kita tak melakukan pembundaran awal, supaya kita dapat nilai yang tepat lah. Jadi kita tambahkan dulu ketiga-tiga tadi. Sebab perlu tak kita cari jumlah yang ketiga? Tak perlu. Sebab dia punya soalan tadi, ingat balik, dia kata dia nak berapakah jumlah faedah sahaja. Jadi faedah 1 tambah faedah yang kedua tambah faedah yang ketiga. Okey, ini faedah yang ketiga. So kita tambahkan sekarang. Yang faedah pertama tadi RM RM525 tambah faedah yang kedua tadi adalah RM RM543.375 kan. Okey, dan yang ketiga adalah yang baru kita kira tadi 562.393125. Pastikan susunan dia betul. Okey, kalau saya memang nak buat sampai banyak-banyak macam ni, tak apa. Okey, 5 2 1 8 7 9 16 6 tambah 1 7 5 tambah 3 8 9 10 10 13 16. Jadi bila masa kita nak tulis jawapan akhir, barulah kita genapkan kepada 2 tempat perpuluhan lah. Sebab ni duit kan. Okay, jadi RM RM1,630.70. Ni kita tengok 70, 8 dengan 6 lebih daripada 5. So kita tambah 1 kat sini, kita bundarkan. So 77 sen. Inilah jawapan jumlah ribat untuk soalan 1D. Okey kelas, soalan seterusnya adalah soalan 1E. Okey, ini kita tengok. Ayah Laili melaburkan RM6,000 ke dalam amanah saham yang memberikan dividen sebanyak 4%, 4.1% setahun. Ayahnya juga membuat simpanan sebanyak RM5,000 yang memberi faedah mudah sebanyak 3.8% setahun. Kira jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Maksudnya kita nak tahu jumlah akhir wang dia.
Okey, maksudnya ayah Laili ni 6,000 ni kita kirakan dividen dia 4.1% setahun. Daripada 6,000 tu berapa? So kita akan buat 4.1% darab 6,000. Dapat nilai dia, kita tambahkan dengan 6,000 tadi. Kemudian yang RM5,000 simpanan ni dapat faedah 3.8 ni, kita buat 3.8% darab 5,000. Nanti kita akan tahu penambahan ni berapa. Kemudian yang penambahan yang jawapan kita dapat tu kita tambahkan dengan 5,000. Maka kita akan dapat nilai sebenar dia selepas tahun. Nanti kita akan tambahkan yang tadi punya dengan yang kali kedua ni punya. Maka dapatlah jumlah semua wang pelaburannya. Jom kita buat Okey, jadi soalan dia, soalan 1E 1E, ayah Laili tadi melabur sebanyak RM6,000. RM6,000. Dia punya dividen amalan saham tu adalah 4.1%. Maksudnya per 100 setahun. Jadi darabkan dengan 6,000. Kita dapatkan berapa dividen dia. Okey, potong 2. Okey, 4.1 kali 60. Okey, darab dan bahagi macam biasa. Cuma kita tak payah bahagi sebab dah potong dua-dua ni. 0,0624 tambahkan 0,642 1 tempat perpuluhan. Okey, yang ini tak ada, jadi 1 saja. Jadi jawapannya adalah RM246, penambahan untuk dividen bagi amalan saham tadi. So nanti kita akan tambahkan RM6,000 duit dia tadi, tambahkan dengan dividen yang didapat 246. Jadi jawapan dia adalah RM6,246. Ini untuk yang pertama, yang amanah saham dia laburkan. Untuk yang kedua, kita lihat dia juga ada RM5,000 kan, RM5,000 tadi kan. Dia pun membuat simpanan dan mendapat faedah 3.8% setahun. Kita darab tadi kita darabkan dengan 50, maka kita dapat 3.8 kali 50 dan saya settlekan kat sinilah. 3.8 kali 50, jadi kita akan dapat 190. Okay, macam yang saya ajar selama ni lah, saya kira dia. Jadi sebenarnya dia punya faedah dia adalah RM190. Jadi jumlah dia adalah, jumlah dia punya duit dekat dalam simpanan ni adalah RM5,000 tadi. Kita tambahkan sahaja dengan 190. Senang kan? Tambahkan saja. Okey, kita akan dapat nilai dia. Jumlahnya adalah RM5,190. Okey, sekarang ni kita nak tambahkan yang 6,000 ni dengan 5,000 ni tadi. Sebab dia nak jumlah wang pelaburan kan. So kita tambahkan saja. RM6,246 tambah RM5,190. Maka akhirnya kita akan dapat berapa? Kita pun kira 6, 13, 4, 11. Okey, jumlah akhir dia, jawapan akhirnya adalah RM11,436. Itulah pelaburannya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Selesaikan masalah harian 2A. Terdapat 400 keping kad warna di dalam sebuah kotak. 35% daripadanya berwarna merah dan selebihnya berwarna biru. Kira bilangan kad biru di dalam kotak itu. Maksudnya dalam 400 ni 35% warna merah, lebih dia warna biru. Dia nak tahu bilangan biru. Senang je ni. Okey, jumlah dia kita tengok 2A. Jumlah dia tadi adalah 400 kan. Jadi 35% adalah merah. Betul tak? Kan, jadi kalau 35% merah, jumlah semua adalah 100%. Nah, kalau peratus, jumlah semua mestilah 100% kan. Jadi merah 35%. Jadi kalau kita nak tahu warna biru berapa, 100% tolak 35%. Kita tolakkan saja. 100 tolak 35%, maka kita akan dapat
9/36, 65%. Maksudnya biru adalah 65%. So, biru sama dengan 65%. Tapi dia tak nak peratus, dia nak jumlah. Jumlah besar 400. Jadi, kita buat 65/100 darab dengan 400. Maka, kita potong tinggal 65 kali 4 saja. Kita selesaikan saja 65 kali 4 bahagi 1. 5, 4, 20, 6, 4, 24, 25, 26. Jadi jawapannya biru adalah 260 kad biru. Senang kan? Selesai. Okey, untuk soalan 2B, dalam ujian matematik, Akmal menjawab 38 daripada 50 soalan dengan betul. Jadi berapa peratus kan markah Akmal yang pertama? Okey, kita pergi yang pertama dulu. Berapa peratus markah Akmal? B1. Markah Akmal kita tengok. Dia dapat 38/50. Senanglah macam kita biasa buat kat sekolah kan. Markah bahasa Melayu kan per 50. So kita darabkan saja dengan 100. Senang saja sebenarnya. 38 darab 10 kemudian bahagikan dengan 5. Jadi 38 darab 10 380. Congak saja. Dan bila kita bahagikan dengan 5, bahagi saja dengan 5. 7 5 35 bahaginya 3. Betul? Turunkan kosong 6 5 30. Maksudnya kat sini peratusnya adalah 76%. Okey. Seterusnya untuk soalan B. B2 B yang kedua. Jika Akmal ingin mendapatkan markah 90. Berapa lagikah soalan yang perlu dijawab dengan betul? Maksudnya kita nak kena tahu berapa yang dia kena jawab dengan betul untuk dapat markah 90 ni. Sekarang ni markah dia 76%, soalan dia 38. Kalau 90 macam mana? Jadi kita ambil 90% tu dulu. 90% adalah markah yang kita nak. Soalan yang kita ada tadi adalah 50. Kan? Jadi kita tengok 90% daripada 50 ni berapa? Daripada, so kita darablah. Atas, bawah, potong. Atas, bawah, potong. Jadi kita dapat 9 kali 5 bahagi 1. Congak saja 9 kali 5 45. Maksudnya mereka perlu betul 45. Bukan mereka tapi Akmal. Akmal kena betul 45. Sekarang ni Akmal dah betul apa tadi? 38. So berapa lagi tambahan untuk dia betul supaya dia dapat 90%? Maksudnya 45 tu kita tolakkan dengan yang dia memang dah betul 38. So kita tolakkan 5, 6, 7, 8, 7 7. Okay, maksudnya dia perlukan 7 soalan lagi. Maksudnya dia perlu betul 7 soalan lagi. Itulah jawapannya. Mudah kan? Okey, itu saja untuk hari ini. Anda boleh komen di bawah atau berikan sebarang cadangan. Okey, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.